Kan budaya kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dari Kedah FM. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Biang letih di dunia, janji kita rehat di sana. Bimbingan Fardu Ain setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang hingga 6.45 minit petang di Radio Malaysia Kedah FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang ucap kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Masih lagi terus bersama dengan kami. Tak kira mana jua anda berada, dengarkan juga secara online di www.kedahfm.rtm.gov.my. Dan juga terima kasih rakan setegas Faizal Zainal Abidin yang bersama dengan anda semua dari pukul 2 petang sampai di tekan 6 petang dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Anda akan terus bersama dengan saya Zori Nova sehingga pukul 12.30 malam, 6 jam bersama dengan anda semua dalam hashtag Gang Setiap Malam. Dan seperti biasa setiap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan juga Khamis sama-sama kita ikuti untuk bimbingan Fardu Ain terbitan Hamdan Dain. Dan petang ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fazlul Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafi'i, pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat tak no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz mungkin ada kuliah terdekat insya-Allah. InsyaAllah malam ni di Masjid Kampung Mogong. Lepas maghrib. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, boleh tonton kami juga secara langsung di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Dan pastikan anda sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz untuk petang ini. Dan untuk petang ini berkenaan dengan rukun iman yang ke-6, beriman pada qada dan qadar. InsyaAllah terus bersama yang bagi Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kepada seluruh muslimin muslimat, semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Alhamdulillah pada petang ni saya bersama dengan Zul Renova yang tak dilupakan juga kepada penerbit Hamdan Dain. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masuk perbincangan kitab Kifayatul Mubtadi pada muka surat 48. Jadi almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Benar Hilir
dia tulis dalam kitabnya Kifayatul Mubtadi yang telah kita bincang pada 2 minggu lepas, iaitulah rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Qada iaitu ketentuan Allah ketika azali. Qadar perlaksanaan perbuatan Allah apabila tiba sampai masanya Allah Ta'ala melaksanakan sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah ketika azali itu. Mana nasnya? Qala Allah Ta'ala, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Jadi telah kita bincang pada 2 minggu lepas, semua yang berlaku di atas muka dunia ini, perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan lagi akan berlaku. Sama ada perkara itu, perkara yang berlaku di dunia ataupun akhirat, kesemuanya di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Baik, kita sambung daripada tu. Kesimpulannya, muka surat 48, baris yang kelima pada bawah. Kesimpulannya, percaya dengan qada dan qadar ini wajib percaya dan i'tiqad bahawasanya tiap-tiap perkara yang berlaku sama ada di dunia ataupun di akhirat lagi akan datang tidak terlepas daripada apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Baik, di sinilah terkadangnya daripada masyarakat dia silap faham. Jadi perkara akidah perlu dipelajari, perlu kita dalami ilmu akidah. Kadang-kadang dia tak belajar akidah, dia bercakap ikut suka dia. Na'udzubillah. Dia kata apa? Kita ni dok kalut berapa ibadat. Kalau Tuhan jadikan kita ni ahli syurga, tetap syurga juga. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita ahli neraka, tetap neraka juga. Jadi itu tak boleh diungkapkan. Kerana kita ni kena buat apa tugas kita. Tugas kita, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya boleh beribadat. Tugas kita ibadat. Adapun ketentuan Allah itu tugas Allah Ta'ala. Tetapi kita ingat kepada janji Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba, kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Apabila kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, kita dalam akidah kita beriman Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Kalau kita buat baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan balas baik. Kalau kita ni buat perkara buruk, maka akan dibalas dengan perkara yang setimpal dengan dia. Maka kita jangan keliru. Kita bina di atas akidah kita. Jadi kita beriman Allah Ta'ala buat apa yang ditentukan oleh Allah ketika azali. Perkara yang ditentukan oleh Allah itu namanya qada. Dan apabila sampai masa Allah Ta'ala buat, namanya qadar. Wajib beriman dengan qada dan qadar. Dan tiada terlepas daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradahnya. Apa yang Allah buat ikut kehendak ketentuan iradah Allah Ta'ala. Dan iradah Allah menentu mengikut ilmunya yang sempurna. Maka apa yang Allah Ta'ala buat ni ikut ilmu Allah Ta'ala yang sempurna itu. Maknanya kita kena bina di atas akidah. Semua yang Allah Ta'ala buat mengikut di atas ketentuan, dan apa yang Allah Ta'ala tentu mengikut ilmu. Maka apa yang Allah Ta'ala jadikan semuanya baik untuk kita. Kita kena fikir kepada hikmah. Kita jangan keliru. Kita jangan keliru. Maka khairihi wa syarrihi min Allah, yang baik, yang tidak baik semuanya daripada Allah. Yang baik kita syukur. Yang tak baik kalau Allah Ta'ala tentukan kepada kita, kita terima, itu ketentuan Tuhan. Tetapi kita berusaha, kita berdoa, moga-moga Allah Ta'ala ubah perkara yang tidak baik itu menjadi baik. Kerana qada itu terbahagi dua, qada mubram dan qada mu'allak. Qada mubram seperti diputuskan seseorang tu mati sekian-sekian tarikh. Contohnya, ditentukan ketika azali dia tu akan mati esok. Hari ni dia berdoa, ya Allah panjanglah umur. Sampai masa esok tetap dia kena mati. Itu mubram. Tak diubah dah. Yang kedua qada mu'allak. Contoh macam mana, ya Allah selamatkanlah
berilah keselamatan kepada diri, keluarga dan seumpamanya. Pada ketika azali Allah Ta'ala menghendaki dia aksiden hari ni. Petang. Pagi dia berdoa, ya Allah selamat. Aksiden tetap aksiden, tapi dia doa, ya Allah selamatkan. Kalau dia doa, insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala jaga pelihara dia, tak teruk. Aksiden juga, tapi tak teruk. Tapi kalau tak doa, teruk. Itu termasuk dalam qada mu'allaq. Wa indana, di sisi kita Ahlussunnah, anna doa-doa itu yang yanfa'u, memberi manfaat. Kadang-kadang kita minta doa, Allah bagi. Kadang-kadang kita minta benda lain, Allah bagi benda lain. Terkadang Allah Ta'ala tak bagi lala, Allah Ta'ala bagi lambat sikit. Terkadang Allah Ta'ala tak bagi kepada kita di dunia, Allah bagi di akhirat. Terkadang Allah Ta'ala tak bagi kat kita, tetapi Allah Ta'ala bagi kepada zuriat, anak keturunan kita. Ini di sisi kita Ahlussunnah, doa itu manfaat. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa. Jadi beriman dengan qada dan qadar, kita terima semua Allah Ta'ala tentu dan Allah buat. Tetapi ada bagi kita ikhtiar usaha. Lakum ma kasabtum, itu perintah Tuhan. Bagi kamu apa yang kamu usaha. Sama ada kita usaha jalan keredaan Allah ataupun jalan yang dimurkai, itu ikhtiar usaha. Tetapi kalau kita nak kebaikan, Allah izin. Kalau kita nak jahat, Allah bagi juga. Pasal apa? Kerana dunia ini Allah Ta'ala buat kepada kita tempat ujian. Nak salah Allah tak boleh. Kerana Allah Ta'ala dah bagi dah agama, akal. Allah Ta'ala dah hantar dah hukum hakam, Al-Quran, Rasul dan seumpamanya kepada kita. Kita tak boleh menyalahi Allah Ta'ala. Kita jangan keliru. Kita jangan keliru. Semua ni Allah Ta'ala tentu Allah buat. Dan semuanya ada hikmah di sisi kita. Kita fikir hikmah. Sesuatu perkara yang Allah Ta'ala buat itu ada hikmah bagi kita. Sama ada benda baik, hikmah. Ataupun benda yang tak baik, hikmah bagi kita. Macam mana? Contohlah, berlaku masalah kepada sesuatu perkara. Contohnya, anak dia tak dengar kata. Allah Ta'ala tentu. Allah Ta'ala bagi peluang. Ujian tu Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk dapat pahala, untuk berdoa, untuk kita ni mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hikmah. Bagi pula kepada kita pahala untuk sabar, untuk kita ni mendidik, pahala, peluang dan peluang. Dan Allah Ta'ala bagi pula kepada kita untuk fikir hikmah. Apa salah dosa kita ibu bapa sehinggakan anak sebegitu rupa. Maka kita muhasabah diri kita, kita bertaubat dengan kesalahan-kesalahan kita. Itu diberi peluang oleh Allah supaya kita ni fikir, muhasabah diri kita. Semuanya ketentuan Allah adalah hikmah bagi kita. Kita sebagai hamba, kita terima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada baik, kita syukur. Ataupun ujian, kita terima. Walaupun pedih, walaupun sakit, walaupun berat. Tetapi kita sebagai hamba wajib menerimanya dengan perasaan yang redha dan sabar. Redha dan sabar ni tak boleh kita buat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak dapat redha, macam mana nak dapat sabar? Nak dapat redha, kita kena beriman dengan kehendak qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila iman seseorang itu Allah Ta'ala rezekikan, iman seseorang itu tebal, maka dia akan terima apa saja yang dikehendaki dan dibuat oleh Allah kepada sesuatu itu. Itu orang yang arif billah, orang yang mengenali Allah, sama ada nikmat ataupun diuji, sama sahaja mereka tenang. Mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan mereka sentiasa sakinah, tenang. Nikmat, terus syukur. Ujian, terus mereka sabar. Kerana apa? Tak boleh kita sabar melainkan diuji. Tak boleh kita redha melainkan diuji. Tahu kita tahu, sabar macam ni, redha macam ni, maka jalannya ujian. Itulah Allah Ta'ala buat kepada Rasul dan kekasih Allah Ta'ala, diuji dengan keadaan yang begitu berat. Rasulullah ditentang oleh keluarga, ditentang oleh masyarakat, dihalau oleh masyarakat. Berbagai-bagai cabaran. Ini menyedarkan kita bahawa orang yang Allah Ta'ala kasih, dia diuji. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala memberi hikmah kepada sesuatu itu. Allah Ta'ala, kalau kita sebagai umat Nabi, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita kerana Allah uji kita. Allah Ta'ala nak naikkan martabat kita di sisi Allah Ta'ala.
Jadi kita tak boleh ikut hawa nafsu kita. Kita bina di atas iman kita. Kita ni Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, antum kamu semua fuqara ila Allah, berhajat kepada Allah. Kita tak bolehlah ikut apa yang kita nak saja. Kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala kehendak dan tentukan kepada kita. Sebab kita hamba. Apabila hamba, kita terima sahaja apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah bukan kuli kita. Apa yang kita nak, bukan kita paksa Allah Ta'ala mesti kena bagi, tak boleh. Apa yang Allah Ta'ala tentu kepada kita, mengikut ilmu yang ada padanya, alhamdulillah semuanya adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita minta duit, Allah Ta'ala tak bagi. Mungkin kalau ada duit banyak, kita akan lawan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Itu Allah Ta'ala tak bagi kepada kita. Itu kita beriman dengan qada dan qadar. Semuanya baik untuk kita. Semua adalah baik untuk kita. Ini kita kena bina di atas iman. Baik. Jadi, dan tidak terlepas daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu, dengan iradahnya, kehendaknya kehendak Allah pada azali. Allah Ta'ala mengkehendaki dengan sifat iradah, sifat perkehendaknya yang sempurna. Dan tidak terlepas daripada diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qudrahnya, seperti mana yang berlaku itu. Maknanya kita beriman semua yang terjadi ini Allah buat mengikut ketentuannya dengan sifat perkehendak iradahnya yang sempurna. Dan apa yang ditentu oleh iradah mengikuti ilmu Allah yang sempurna. Tengok Allah Ta'ala buat pokok nyok. Tinggi pokok. Buah keras jatuh tak pecah. Kalau Allah Ta'ala buat pokok nyok, buah macam buah temikai, tak boleh makan kita buah temikai tu. Pokok tinggi, buah macam buah temikai, tak boleh makan. Pecah. Ni Allah Ta'ala buat pokok nyok tinggi, buahnya keras. Pokok temikai pula menjalar di atas bumi. Itu semuanya kehendak Allah Ta'ala daripada ilmunya yang sempurna, maka Allah buat. Jangan keliru pula. Setengah orang dia keliru. Dia kata akhir zaman ni, na'udzubillah, orang yang tak ada akidah dia cakap merapu. Dia kata akhir zaman ni Tuhan berbening kepala. Salah cakap macam tu. Boleh membawa kepada kufur. Sebab menisbahkan penin itu sifat kekurangan, dan kepala itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sebab apa? Dia kata bercelaru akhir zaman ni. Dengan keadaan musim yang tak menentu. Hak kemarau pun kadang-kadang hujan, hak hujan tak hujan. Buah yang tak musim pun jadi. Lepas tu banyak orang melakukan kemaksiatan. Kita bina di atas akidah kita. Allah Maha Sempurna. Allah Ta'ala tidak menerima mudarat dan kesan kepada sesuatu perkara. Kalau semua orang tidak taat kepada Allah atas muka bumi ni, tak mengurang walaupun sedikit kemuliaan, darjat kebesaran Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala tak menerima kesan mudarat. Yang mudarat kita, kalau kita lari daripada Allah, kita lari daripada syariat agama Allah. Yang mudarat kita. Allah Ta'ala tak mudarat. Allah tetap sempurna. Allah Ta'ala tetap bersifat dengan kamalat, kesempurnaan. Istighna, terkaya, tidak berhajat kepada sesuatu. Ini iman kita. Yang Allah buat ni, ada hikmah dia. Pasal apa? Yang pertama, nak menyedarkan kita, alam ni tak sempurna. Itu Allah Ta'ala buat kadang-kadang dia lari musim. Menyedarkan kita alam ni bukan sempurna. Hak sempurna Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala buat gerhana matahari, gerhana bulan dan seumpamanya. Menyedarkan kita alam ni tak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah semata-mata. Kemudian nak menyedarkan kata alam ni akan binasa. Hikmah dia. Alam ini seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasul benar, iaitulah akhir zaman berlaku berbagai-bagai kekacauan. Nak memberikan kesedar kepada kita bahawa alam ni akan binasa seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasul. Itu hikmah dia. Kita orang yang beriman ni kena fikir hikmah di sebalik perbuatan Allah itu. Barulah kita tenang, barulah kita ni mendapat kefahaman, kesedaran, dan semuanya kita terima apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi kita tak penin lah. Kita tak penin. Baik. Kadang-kadang Allah uji kita dengan berbagai ujian. Kita fikir hikmah. Rasul pun Allah uji.
Rasul pun kena sihir. Rasul pun susah. Maka senang hati kita. Kerana Allah Ta'ala buat sesuatu tu pasti ada hikmah. Asyaddu bala'an al-anbiya summa amsal summa amsal. Yang paling kuat diuji iaitu anbiya. Kemudian yang kurang daripada pangkat anbiya, apa dia? Aulia, kekasih Allah Ta'ala, diuji. Pasal Allah Ta'ala kasih. Macam contohnya macam ni lah. Mak kita, ayah kita tibai kita. Bukan dia benci kita, dia sayang kat kita. Contohnya kita terjun dalam benang lah. Contohnya selut penuh. Lepas tu mak kita, ayah kita marah. Tibai pula. Dia tahan jangan masuk dalam rumah, mandi dulu. Bos sabun bagi elok, tukar baju baru masuk. Bukan dia benci, dia tibai tu, dia sayang. Begitu juga Allah Ta'ala menguji kita. Kerana Allah sayang. Kerana Allah Ta'ala nak kita ni bergantung hati sebenarnya kepada Allah. Itu sifat hamba. Hanya wajib kita i'tiqad. Ada bagi hamba ini usaha dan ikhtiar sahaja. Tetapi usaha dan ikhtiar hamba tidak memberi bekas, tidak memberi perubahan sekali-kali. Hanya sahaja yang memberi bekas pada sesuatu atau pada tiada. Ada sesuatu ataupun tiada sesuatu dengan khada' ketentuan dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Ini nak menyedarkan kita. Semua hak jadi ni Allah tentu dan Allah buat. Kita hidup di atas muka bumi ni kena kenal Allah Ta'ala. Kalau dah rugi kita. Kalau kita amal banyak sekalipun, kalau kita tak belajar kenal Allah, tak jadi. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah melainkan kena kenal Allah. Kita mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kita kenal dah Allah Ta'ala. Kena belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita nak jumpa menteri besar, kena kenal lah dulu. Kena kenal dulu menteri besar yang berhormat. Mukris kita. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak pergi? Kita pergi dalam pejabat MB, kita jumpa orang tu pakai kemas. Kita pun kata Assalamualaikum MB. Padahal bukan MB lagi. Sebab dia bergawai agama, dia Ustaz Syauqi. Contohlah. Kita kena kenal. Kita nak sembah Allah, kita kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah tuju tu tepat. Kena. Kita kena kenal. Nak menghadap Sultan Kedah, kena kenal Sultan Kedah. Kita kena kenal. Nak menghadap Allah Ta'ala, kita kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kenal macam mana? Kena belajar. Apa yang diajar dalam Quran oleh Rasul kepada sahabat. Sahabat belajar hak dalam macam mana Allah Rasul ajar, hak macam mana Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Itu jalanan kita, perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya Al-Quran, hadis. Semua ni hak berlaku ni Allah tentu dan Allah buat. Hanya ada pada kita ikhtiar dan usaha sahaja. Ikhtiar dan usaha kita tak boleh memberi apa-apa perubahan. Yang memberi perubahan Allah. Contoh macam mana? Kita nak sembahyang. Maka kita pun berudu, tutup aurat, duduk dalam saf sembahyang. Yang mengizinkan kita tu Allah. Yang buat kita boleh sembahyang tu Allah Ta'ala. Kita ni tak boleh bagi apa-apa kesan. Pasal apa? Kerana ramai orang yang nak baik. Nak sembahyang, nak daripada 2019 ni masuk 2020 tak sembahyang lagi. Maknanya yang boleh sembahyang Allah menggerakkan kita. Alhamdulillah. Kita tak boleh takabur. Kita tak boleh ujub. Kita tak boleh perasan kata kita bagus, tak boleh. Allah yang mengizinkan, alhamdulillah. Dan kita minta Allah Ta'ala kekalkan nikmat kepada kita. Sehingga istiqamah kita mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Itu semuanya. Tetapi tambih, ini satu penjagaan. Wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya berlaku kebaikan kepada diri kita ataupun kepada orang lain daripada kita. Macam kita ni boleh taat sembahyang, puasa bulan Ramadan, boleh pergi haji. Itu semuanya Allah Ta'ala tentu Allah buat. Itu contoh. Ataupun kekayaan, kemuliaan, kebesaran yang Allah Ta'ala bagi, itu semua milik ketentuan dan perbuatan Allah. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala pinjamkan untuk menguji kita.
Maka kalau kita syukur, la in syakartum la azidanakum. Ingat, nikmat Allah Ta'ala ujian. Kalau kita kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Na'udzubillah. Berhati-hati kita. Jangan rasa kita ni kemas dah. Jangan rasa kita ni tak apa dah. Jangan. Kita hamba ni kena sentiasa berhajat. Allah Ta'ala bagi iman, syukur. Allah Ta'ala bagi kita taat, syukur. Minta Allah Ta'ala kekalkan nikmat ini kepada kita. Minta Allah Ta'ala bantu kita sentiasa taat. Dan kita ni diakhiri mati kita dengan iman dan taat. Jangan doa kita ni ahli syurga dah. Jangan. Sahabat Nabi beramal dengan amal ahli syurga. Tapi mereka risau lagi. Adakah kami ni ahli syurga ni? Buat wajib semua. Sunat banyak. Amalan ahli syurga dah. Tetapi mereka risau. Adakah kami ni layak masuk syurga? Kita ni dah terbalik. Amal sikit dia tapi rasa apa ahli syurga dah belagak dengan orang. Na'udzubillah. Hina habis orang yang melakukan kemaksiatan. Jangan. Hati-hati kita, ini ujian. Iman, taat itu syukur. Moga-moga Allah Ta'ala kekalkan nikmat itu kepada kita. Kemudian tambih wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya berlaku kebaikan kepada diri kita ataupun kepada orang lain daripada kita, maka hendaklah kita pandang, yakni kita ni menisbahkan, kita pandang dengan mata hati kita dan kita berkata dengan lidah kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebaikan, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab apa? Supaya dapat kita syukur dan supaya dapat kita menjauhi daripada hasad. Dan termasuklah ujub dan takabur. Dan sekiranya jadi apa yang berlaku kebaikan, kita nisbahkan ini semua ketentuan, kehendak, perbuatan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita sedar diri. Supaya kita jangan takabur, jangan ujub, jangan hasad. Orang lebih pada kita, sega, pengaruh banyak, biar-biar dia. Itu rezeki dia. Kita nak minta kepada Allah, jangan dengki dengan dia. Haram dalam ilmu tasawuf kita dengki, hasad kepada orang. Haram kita ujub, rasa kita baik. Haram kita takabur, ujub. Haram kita takabur, membesarkan diri. Pasal apa nak takabur? Sedangkan kelebihan, kepandaian, kemuliaan, kekuatan, pemberian Allah kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi kita ni sedar. Syukur ke tak? Wajib kita syukur. Wajib kita syukur. Dan sekiranya berlaku kejahatan kepada diri kita ataupun orang lain daripada kita, maka hendaklah kita pandang dan kita kata daripada kejahatan hawa nafsu kita. Ini adab kita. Kalau berlakunya kemaksiatan diri kita, kita salah nafsu kita. Oh, ni salah saya. Ataupun kejahatan nafsu orang lain melakukan itu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar adab kepada kita dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, ma asabaka minal hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin faminan nafsika. Apa-apa yang mengenai akan engkau daripada kebaikan, maka engkau pandanglah dan engkau katakanlah daripada Allah. Hak baik daripada Allah. Dan apa-apa yang mengenai akan engkau daripada kejahatan, maka engkau pandanglah dan engkau katakanlah daripada kejahatan hawa nafsu engkau. Yang baik semua daripada Allah, itu adab. Yang tak baik daripada kesalahan hawa nafsu diri saya, itu adab. Pasal apa? Kerana diberi pilih kepada kita ikhtiar usaha. Lakum maka sabtum. Usaha tu dua, elok tak elok, baik tak baik. Jalan redha ataupun jalan dimurkai. Apabila kita pilih kebaikan, maka Allah izin kepada kita kebaikan. Kalau kita pilih kejahatan, Allah bagi juga. Itu dalam hadis kursi. Ana inna zanna abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku nak kot tu, aku bagi kot tu. Kalau dia nak baik, aku izin. Kalau dia nak jahat, aku bagi. Pasal apa? Diuji. Maka Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kebaikan, iman, taat kepada kita. Maka wajib kita syukur. Dan kita ni bersikap rahmat kepada orang yang belum mendapat iman dan taat ini. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukalah hati dia. Ya Allah, ini fikir Nabi. Ini yang Nabi buat. Ini kehidupan Nabi.
Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita sentiasa selawat kepada Nabi, kita sentiasa menghadiri majlis Mahabbatur Rasul, majlis malam cinta Rasul dan seumpamanya, tidak mencukupi, melainkan kita kena menterjemahkan cinta kita, iaitulah kita kena merahmati seluruh umat Nabi, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman. Yang belum mendapat hidayah, kita fikir, kita kesian. Ya Allah, berdoa, bukalah mata hatinya. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Di samping kita berdoa kepada kita, ya Allah, tetapkanlah iman kami, tambahlah iman kami. Orang yang belum mendapat hidayah, ya Allah, bukalah hatinya supaya mendapat hidayah, ya Allah. Itu fikir Nabi. Itu fikir Nabi kita SAW. Apa yang baik, adab kita semua daripada Allah, bukan kita. Maknanya kalau kita kata kita semua, ananiah, keakuan. Apabila keakuan, kalau taat, tak diterima taat kita. Taat tu sah, tapi tak dapat pahala. Contohnya mana? Dia buat program mesyuarat 2 bulan nak buat program. Mesyuarat, atok, berjaya. Tapi dia kata dia tak ingat iradah Allah menentu, qudrah Allah yang buat kepadanya. Dia lupa Allah Ta'ala, dia lupa iradah dan qudrah. Dia tak beramal dengan qada dan qadar, maka amalannya tak diterima. La tasihul ibadah illa bima'rifatan. Ini penting kenal Allah. Kalau tak, kita sia-sia. Doa sah banyak dah amal. Mati-mati masuk dalam kubur, mana amal? Habis dah. Pasal apa? Hang duk kata tak ikut macam mana hak yang ahlu sunnah pegang, macam mana hak Allah ajak, macam mana hak Rasul ajak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya tiap-tiap suatu amat kuasa ia. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah buat apa yang ia kena. Tiba-tiba hang kata habis. Taat jadi, tapi pahala tak dapat. Macam kita kerja hari-hari, gaji tak dapat letih. Tak larat lagu tu. Itu kita kena meningkatkan kerohanian kita. Kita kena kenal Allah, kena belajar kenal Allah. Barulah kita ni sampai kepada jalan untuk mendapat keredaan, untuk kita ni sampai kepada hadratillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ni penting. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Tuhan. Ni kadang-kadang ibadat rajin, pergi masjid tak berhenti, tapi Allah tak kenal. Orang mengajak tauhid, tuang balik. Pasal apa terpayah dengan malam ni? Pening pala mengaji tauhid. Ibadat rajin tapi tauhid tak mau mengaji. Kenal Allah tak mau. Seperti tuan ayah atas daun geladi. Buat ibadat tapi tak kenal Tuhan yang kita ibadat. Na'udzubillah. Itulah di dalam kitab Matan Ibrahim, wa afdhalul ulum 'alal itlaq. Sebaik-baik ilmu di atas itlaq, ilmu bihi, ilmu yang dengan dia ma'rifatul khalaq. Dapat kita mengenali pencipta kita. Kalau tak kenal ni rugi. Kalau tak kenal ni rugi. Na'udzubillah. Maka kewajipan kita kena belajar betul-betul doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, boleh belajar, boleh faham, boleh amal, boleh hayati, dan dijadikan dalam hati kita ni nur iman. Dan nur ini kita bawa, moga-moga Allah Ta'ala tetapkan sampai mati. Dengan iman inilah kita akan menjadi hamba Allah yang benar. Kita buat yang wajib, kita tinggal yang haram, kita takut kepada Allah, dan kita tak penin, dan kita tak ragu dah hidup kita. Semuanya kita ni berpandukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti situ, insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, dan lagi firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, anda semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Kita berehat seketika. Mungkin juga rakan-rakan kita nak ajukan persoalan. Anda semua boleh terus hubungi kami di 0477133037 ataupun 7608, ataupun terus saja ke live Facebook kami, Radio Malaysia Kedah FM. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي
تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله Anda mempunyai kemusykilan berkenaan agama? Leraikan kemusykilan anda bersama-sama kami dalam rancangan bimbingan Fardhu Ain. Persoalan anda akan dijawab oleh pakar agama dalam bidang masing-masing. Jangan lupa rancangan bimbingan Fardhu Ain di Radio Malaysia Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Kedah FM. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM kembali bersarang dalam rancangan bimbingan Fardhu Ain terbitan Hamdan Dain. Dan bertanya kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Faizul Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafi'i untuk pegawai bebas untuk dan untuk tajuk pertanyaan berkenaan dengan rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qadar. InsyaAllah anda boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608 ataupun terus saja ke live Facebook kami Radio Malaysia Kedah FM. Baik, kita nak terus bersama rakan kita di talian ke Ustaz? Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Saya Muhammad Zamri dari Kedah. Nama sekali namanya? Zamri. Zamri. Okey, baca Zamri. Teruskan Cik Zamri. Saya nak tanya Ustaz lah. Semua Ustaz. Ya, InsyaAllah. Saya tanya, saya ada anak 3 orang. Ya. Anak saya ni tak dengar kata cakap saya lah. Ya. Macam mana saya nak bagi dia orang faham cakap saya? Baik, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah itu saja. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Zamri daripada Sik. Jadi ada anak, semua kita ada anak. Jadi Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala menguji, tak dengar kata. Dan tak faham apa yang kita kata. Bagaimana cara? Ini Allah Ta'ala menguji Cik Zamri. Dan begitu juga kita minta Allah Ta'ala permudahkan dan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada anak. Begitu juga kepada kita juga. Kita tak boleh kata ke orang, kalau kita tak diuji, kita tak tahu. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian ini. Jadi apabila berlaku macam ni, maka yang pertama Allah Ta'ala nak uji kita, Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita. Untuk kita mendidik anak kita, itu pahala. Dan Allah Ta'ala nak memberi kepada kita perasaan sabar dan peluang kepada kita untuk mendidik anak. Itu semuanya adalah kebajikan pahala untuk kita. Jadi jangan kita putus asa. Tugas kita yang pertama iaitulah muhasabah diri kita terlebih dahulu. Nak bagi orang baik, kita kena baik dulu. Nak bagi anak kita faham, kita kena faham dulu. Maknanya kita muhasabah diri kita. Apa silap salah kita, kita bertaubat kepada Allah.
Sama ada salah kita dengan Allah ataupun dengan makhluk, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah Allah Taala buat supaya kita ni sedar diri kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala jadikan kita, anak-anak kita daripada zuriat yang soleh-solehah. Kita berdoa sentiasa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teruskan doa. Jangan kita putus harapan kita. Teruskan doa. Terus dan teruskan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan merubah sedikit demi sedikit. Terkadang tak cepat, Allah Ta'ala buat lambat. Sebab apa Allah Ta'ala lambatkan? Hikmah kita fikir. Kerana Allah Ta'ala nak beri peluang pahala kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi peluang untuk kita mendidik dan kita memikirkan kebaikan untuk anak kita. Dan kita pantang mulut kita. Jangan kita memaki hamun anak kita. Jangan maki perkara-perkara yang menyebabkan benda tu menjadi buruk kepada dia. Kita doa dengan doa yang baik kepada dia. Marah kena marahlah. Kita memberi dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala membantu kita menarik anak kita itu dengan cara yang hikmah. Minta Allah Ta'ala bagi hikmah kepada kita. Macam mana kita nak memujuk anak-anak kita. Wallahualam. Okay, mungkin ada juga soalan yang kita bawakan minggu lepas. InsyaAllah Ustaz. Ni apa? Ni akan kita berada di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Boleh ke? Boleh. Okey, ini antaranya daripada Muhammad Hafizuddin Isa. Dia kata, Assalamualaikum. Saya nak bertanya pada Ustaz. Jika seorang itu dikatakan Allah tidak dikatakan Allah tidak adil kepada beliau kerana beliau rajin ibadah tapi miskin, sebaiknya ada rakan yang lain kaya raya tapi tidak beribadat. Adakah itu tepat? Baik, terima kasih kepada Hafizuddin Isa daripada soalan Facebook. Jadi itulah saya sebut tadi, kita kena bina di atas akidah, kena belajar akidah supaya iman kita ni mantap. Jadi kita bina Allah Ta'ala itu maha sempurna. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kamalat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada zalim. Sebab apa Allah Ta'ala buat macam ni? Kembali kepada iman kita. Qada, ketentuan dan iradah. Qada, ketentuan iradah dan qadar, perbuatan Allah Ta'ala. Apa yang Allah buat mengikut ketentuan dan apa yang Allah Ta'ala tentu mengikut ilmu. Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala buat kepada sesuatu itu adalah baik. Contoh, dia rajin ibadat. Alhamdulillah, ini anugerah Allah. Tetapi dia miskin. Orang yang kaya pula tak ibadat. Tak adil. Tak boleh kata macam tu. Kerana ibadah itu anugerah Allah. Orang kaya belum tentu boleh ibadah. Contoh, dia jutawan. Dia nak anak dia soleh. Dia nak anak dia beribadah. Kalau nak bayar 1 juta pun tak boleh. Kalau anak dia tak mau, tetap tak mau. Maknanya anugerah Allah beri kepada kita untuk ibadah taat kepada dia. Alhamdulillah. Ini nikmat yang tak boleh nak kita bayar dengan duit. Itu hikmah kita fikir. Kemudian dia rajin ibadah. Itu anugerah yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Orang kaya belum tentu boleh ibadah. Kemudian dia miskin. Itu hikmah. Mungkinlah kalau dia kaya, dia tak ibadah juga. Tu Allah Ta'ala tak bagi duit kat dia. Allah Ta'ala bagi sihat. Allah Ta'ala bagi ketenangan. Allah Ta'ala bagi dia boleh belajar agama, faham agama, ibadah. Itu adalah anugerah yang besar. Dan orang yang kaya tak taat. Ini ujian. Sepatutnya kaya taat. Maka semuanya Allah Ta'ala bagi. Jadi kaya belum tentu nikmat yang Allah Ta'ala redai. Kaya yang syukur itu Allah redha, tetapi kaya yang tidak syukur Allah Ta'ala murkai. Jadi semuanya adalah hikmah kepada kita. Semuanya adalah baik. Pokoknya iman kita kepada Allah. Pokoknya kita mengikut jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Adil. Susah tapi Allah Ta'ala buat boleh ibadat. Dan kalau dia ibadat betul-betul, Allah Ta'ala akan memberi keberkatan dalam kehidupan dia. Cukup. Tengok orang-orang alim, ulama. Duit sikit. Tapi hidup kita tengok senang lebih pada orang kaya. Tenang dan seumpamanya. Rumah pun tak ada pagar. Kunci pun tak kena-kena rumah. Tenang. Itu anugerah Allah. Alhamdulillah. Allah Maha Adil. Kadang-kadang orang kaya Allah bagi. Tapi nak makan apa pun tak boleh. Orang susah jumpa apa tibai semua.
Tapi orang kaya nak makan semua kena petang, makan roti 4 segi je. Hantu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kita bina di atas keyakinan Allah Maha Sempurna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faizul Helmi, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafi'i, pendapat bebas untuk bagi rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qadar, insya-Allah. Dan malam jangan lupa untuk sama-sama kita sama-sama dengarkan di Radio Malaysia Kedah FM untuk secara langsung Majlis Tilawah Quran peringkat negeri Kedah Darul Aman yang berlangsung pada 13 hingga 15 Januari 2020 bertempat di Tesh Hotel Convention Center Alostar. Dan malam ini kita bersama dengan rakan tugas Tuan Haji Jamil Muhammad Isa dan juga Ustaz Hazki Hafizi, insya-Allah. Kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan